Okay, so hari ni kita akan sambung topik yang kedua. Kita dah mula bab 5, tapi hari ni kita akan sambung topik yang kedua, 5.2 pembesaran. Sebelum ni kita dah buat kekongruenan. Kongruen kita dah buat itu, 5.1. So pembesaran pun kita dah mulakan nota dan hari ni kita cuma bincang masalah latihan sahaja. Okay, ni nombor 1. Okay, nombor 1 bahagian A. Ni muka surat 70. Jadi dia dah bagi contoh. Okey, dekat sini kita tentukan pasangan objek geometrikal yang berikut. Geometri yang berikut serupa atau tidak. So awak nak tahu dia serupa ke tidak, awak kena cek semua bahagian. Awak kena cek dua-dua bahagian. Okey, awak kena cek yang ni. Okey, dia bagi sudut. Dalam contoh yang pertama dia bagi sudut, jadi awak kena cek sudut. Okey. Kemudian untuk yang bahagian 2 ni dia bagi 10 cm. Bila dia bagi 10 cm, awak kena cek pula sepadan dia punya sisi dia. Awak kena cek pula, okey, sisi dia sama ke tidak. Dia kena cek semua condition lah maksudnya. Okey, contohnya, okey, tengok yang nombor 1 kita nak cek dia sama ke tidak untuk setiap sisi. Okey, kita cek contoh. Okey, yang pertama kita cek sudut M. Contoh, sudut M. Okey, sama tak dengan yang ni, yang dekat sini. Kat sini L kan? Sini 90 kan? Sini 90. Jadi ini berapa ni? Kotak juga tu. Sama dengan sudut X. So sama dengan 90 darjah. Okey, itu satu kita dah dapat. Okey, itu satu contoh kita dah dapat. So kita kena cek semua segi, sama tak? Kalau sama, so kita buat kesimpulan dia serupa. Okey, kemudian kita boleh cek apa lagi sudut N. Memang cara kira dia sama macam contoh. Okey, sudut N, kita nak cek sudut N. Kalau sini 90, sini sama. Jadi sini berapa sudut dia? Dah boleh agak dah berapa? Kalau sini 90, 1 segi 3 ada 180. Jadi sini dengan sini berapa? Ni dua dia masih sama ni. Sebab dia dah tanda garisan tu sama. Sisi dia pun sama, masih sudut sama. Berapa ni satu ni? 45 dia sama. Jadi 45 campur 45 campur 90 dapat dah 180. Ini sama tak? Kaki dia ni, dia punya sisi dia dua ni sama tak? Ada tanda tak? Ada. Sisi dia sama tak? Sama, sisi dia sama. Jadi sudut N sama dengan sudut Z. Awak nak ambil sudut Y pun boleh, tak kisahlah kan? Okey, so kita ambil ni kat sini dia pusing kan. Okay, N sama dengan Z sama dengan 45 darjah. Kita dapat dah yang kedua, kita buktikan sama. Awak tulis pembuktian dia je. Okey, itu sama. Okey, dah lah, apa lagi dia bagi? Dia bagi dua tu je. Dia tak bagi sisi kan. Okey, jadi ni sama sisi. Okey, sama sisi. Dia adalah berkadaran. Okey, lepas tu ayat dia sudut segitiga MNP dan segitiga XYZ adalah serupa lah. Awak cek semua sama kan? Awak cek bentuk semua sama kan? Dia bagi sudut semua sama. Awak punya cerita sekarang ni, awak cuma nak tulis yang ni je. Awak nak tulis ni, maka segitiga ABC dan JKL adalah serupa. Okey, ni sebelah tak sama, yang ni sebelah pula tak sama. Ini 2, ini 10 per 2. Maka mana maka dia? Maka okey. Maka hurufnya merujuk kepada bentuk kan? Bentuk tu kan? Tidak serupa. Awak nak tulis kesimpulan tu sahaja. Tapi nak sampai kesimpulan tu, awak kena buat pembuktian. Okay, so itulah pembuktiannya. Okay, itu contoh nombor 1. Boleh? Okay, tengok muka surat 71. Dekat sini semua melibatkan pengiraan. Okay, cikgu akan tunjuk yang contoh dulu. Sebab ni cikgu dah cerita. Hari ni kita ulang kaji. Macam mana cara nak guna rumus formula faktor skala ni, cikgu dah cerita dalam kelas yang sebelum ni. Okey, so dalam pembesaran ni cikgu akan tunjuk ke awak dia punya contoh dan kita akan sebut yang lain lah. Faktor skala K. Okey, faktor skala cikgu dah bagi tahu dalam kelas yang minggu lepas, atas ni apa, bawah ni apa. Faktor skala sama dengan dia pecahan. Yang atas ni merujuk kepada apa nombor 3 tu? Image. Ya, image. Jadi yang bawah tu merujuk kepada Objek. ya. Okey, jadi ni kan mesti ingat.
rumus ni mesti ingat, tapi rumus ni diberi, awak kena tahulah. Okay, atas kita tahu image, bawah ialah objek. Soalan ni dia suruh nyatakan A yang mana, A prime. Okay, cikgu dah bagi tahu, ini pun cikgu dah bagi tahu pasal yang ni. Ini cikgu dah bagi tahu. A prime akan merujuk kepada image. Kalau A, cikgu bulatkan warna biru. Kalau A sahaja, dia akan merujuk kepada objek lah sepatutnya. Okay, image jadi prime image jadi prime. So gambar ni agak kabur, awak tengok dekat dalam buku mana satu prime dia. Okay, ni yang prime dia ni. Yang ni A prime ni, tak berapa nampak. Okay, mana yang ni A lah. Dia mesti satu A, satu A prime, ada yang ni A lah, yang kecil ni. Okay, dia kira faktor skala. So awak nak kira faktor skala, rumus dia satu je, image bagi objek. So image ialah 3 sebab awak tengok kita boleh ambil salah satu side. 1, 2, 3. Awak tengok sini, cikgu ambil garisan ni. Kita boleh ambil salah satu bahagian mana-mana untuk mengira. Cikgu ambil garisan ni 1, 2, 3. Ada berapa kotak? 3 kotak. 3 kotak. Jadi image 3. Betul tak? Image 3. Atas tu 3. Betul kan? Okay, so yang bawah ni 1. Jadi ni kiranya nak buat benda ni kena kira kotak cikgu. Sebab dia bagi unit. Kalau dia bagi gambar unit macam ni, awak tengok soalan Kalau soalan bagi unit, tak apalah, kita kira lah kotak dia. Okay, so dalam kes yang ni objek dia ialah 1 sebab dia 1 kotak. Jadi awak punya kesimpulan dalam minggu lepas punya kelas, cikgu dah bagi tahu pembesaran ni awak kena tulis 3 3 benda yang kena tulis. Yang pertama awak akan tulis perkataan pembesaran. Kedua tulis apa? Pembesaran. Pembesaran dalam satu ayat. Bila menjawab soalan pembesaran, awak mesti ada benda 3 yang awak tulis. Satu, perkataan pembesaran. Yang kedua, awak mesti tulis pusat dia berapa. Pusat pembesaran tu berapa. Yang ketiga, awak mesti tulis faktor skala. Okey? Mesti tulis 3 ni. Bila awak tulis ayat pembesaran, mesti tulis 3 ni. Dalam kes macam ni, dia suruh cari soalan dia ialah huraikan pembesaran. Okey, kita cuba yang nombor 1, carikan faktor skala. Okey, sekarang ni kita nak tulis pecahan kan. Awak bagi tahu cikgu. Okey, pecahan macam ni. So atas ni bagi tahu image, yang bawah ni mesti objek. Okey, macam tu awak nak tulis macam tu, senang kan? Senang. Awak tengok image berapa, objek berapa. Lepas tu tulis je lah. Okay, sekarang kita buat sama-sama. Awak tulis jawapan dalam buku awak Berapa jawapan untuk image kat atas ni? Awak ambil satu-satu bahagian, mana-mana pun tak apa. Okey, katalah cikgu nak ambil bahagian yang ni. Katakan cikgu nak ambil yang ni. Awak kira ada berapa? Patut bagi tahu cikgu. Yang besar ni image ke objek? Image. Okey, image sebab dia ada prime. Awak tengok sini, dia ada prime ni. Okey, bila dia ada prime, dia adalah image. Berapa image dia cikgu nak tulis? 4. Kira kotak dia berapa? 6. Okey, 6. Jadi bawah dia berapa? 3. Okey, 6 per 3 dapat? 2. Okey, dapat tak? Macam tu je. Kan? Awak tengok tu kalau awak kenal senang. Lepas tu kena tulis ayat dekat bawah ni. Macam cikgu cakap tadi ada 3. Okey, cikgu tak nak tulis panjang-panjang. Tapi awak tulis ayat tu penuh. Pembesaran pada. Okey, kita mula ayat pembesaran pada. Pembesaran. Tulis. Pembesaran pada. Tadi berapa? Cikgu, objek mana dapat cikgu? Objek sebab dia A. Yang tak ada prime. Oh, okey. Boleh tak? Kalau dia ada prime, awak tengok huruf tu memang ada 2A. Tapi awak tengok dia ada tanda ke tak ada? Kalau dia ada tanda tu, ada prime macam ni kan, ada tanda kat atas ni, dia kan macam ni sebenarnya rupa dia sebab dia kecil sangat. Macam tu. Itu image. Bermakna satu lagi tu mesti objek. Sebab dia ada 2 je. Okay, pembesaran pada. Okay, awak nak tahu pusat dia ni kan, awak kena tengok dia bermula titik yang sama. Awak mesti tulis pusat Pembesaran pada pusat. Okey, awak letakkan koordinat dia. Koordinat dia ada X dengan Y. Awak tengok dia bermula kat sini. Betul tak daripada sini dia membesar? Betul tak daripada sini dia membesar? Jadi sini 7. Sini berapa? 1. Jadi awak mesti baca X dulu baru Y. Okey, jadi 7, 1. Okey, koordinat mesti X dulu Y. Kemudian mesti ada kurungan. Mesti cukup semua. Kurungan, ada koma tengah dia. Okey, jadi pusat dia ialah 7, 1 sebab dia bermula di situ. Okey, kemudian dengan faktor skala. Lagi satu ayat. Tulis dengan faktor
skala. Lepas ni waktu dia penuh, betul dia ringkas je. Okey, patuh skala dia tadi kita dapat 2. Cukup lah. Susah lah jawab macam tu. Okey, tengok nombor 2. Okey, cuba yang ni, nombor 2. Okey, sekarang dah tahu tak image dia yang mana? Yang besar kan? Okey, jadi awak kira berapa? Awak kira patuh skala ni awak dapat berapa per berapa? 6. Ambil satu sisi. 6 per 2. Kalau awak ambil 6, awak kena ambil 2. Awak kena sepasang. Awak tak boleh awak kira yang ni, awak kira ini, lepas tu dalam kira sebelah sini pula. Tak boleh macam tu. Tak boleh, dia kena sama. Okey, jadi kalau ambil situ bermakna awak punya baris kotak ni 2. Awak kena ambil sama. Okey, jadi kat sini kita dapat 3. Okey, patut sekarang dah dapat. Sekarang kita nak cari pusat. Macam mana kita nak cari pusat pembesaran bila dia kat tengah macam ni? Okey, dia ada lagi satu cara. Awak kena sambungkan, ambil pembaris, sambungkan semua dia punya busur dia ni, awak akan dapat dia punya tengah. Okey, ambil pembaris awak sambung. Cikgu tak boleh guna, cikgu tak boleh tulis garis lurus ni. So, nampak tak busur yang ni dengan yang ni sama awak sambungkan. Sambung panjang macam tu. Satu lagi, sini dengan sini kan, sambung terus. Sambung dua bucu, sambung bucu-bucu dia. Ini dengan ini pun sama kan, ni anak dia, ni ayah dia. Okey, jadi sambung. Awak nampak tak dia bersilang? Yang tengah bersilang ni ialah dia punya pusat dia. Kalau awak garis dengan pembaris lawa lah. Sebab ni cikgu tak boleh nak guna pembaris, jadi macam tak nampak sangat kan. Okey, cikgu nak tanya berapa dia punya jawapan dia? Pusat dia berapa? Pembesaran pada pusat. Ya, berapa? Tulis koordinat macam mana? 74. 4 berapa? 47. 47? 47. 4. 46. Tak ada, 44. Awak tengok titik pusat dia. Satu dia punya S kat sini, satu lagi dia punya Y kat sini, 44. Okey? Okey, satu lagi awak kena tulis dengan skala. Bukan dengan skala, kena tulis betul lah patut skala. Sebab pernah jadi satu masa tu, ejaan tu sangat kritikal. Bila student ni dia tak tulis faktor skala, dia tulis skala lah, dia tulis faktor lah, maka dia kena tolak. Ni cikgu cerita pasal SPM ni. Okay, kalau dia tak tulis faktor skala, ayat yang betul atau tertukar skala faktor, guna bahasa Inggeris jadi scale factors. Okay, tertukar-tukar bahasa, tertukar-tukar dia punya ni, tulis skala tak penuh kan, dia tolak markah. Jadi rugi kan, sebabkan faktor skala pun dah kena tolak satu markah, rugi kan. Jadi awak kena tulis faktor skala 3. Macam mana contoh macam tu lah ayat awak. Okey, nombor 2 selesai, 3 boleh Nombor 3 okey tak? Nombor 3 ni awak teruslah bagi jawapan berapa awak punya faktor skala tu, nampak tak berapa? So atas ni ialah image, berapa? Bawah ni ialah objek. Awak ambil garisan yang mana? 3/6. Okey, awak ambil 3/6. 3/6. Bermakna kawan awak ambil yang sini. Cuba dia ambil 3/6. So dia ambil sebelah sini. So 3/6 dapat 1/2. Okey, boleh tak cikgu nak ambil yang ni? Cikgu nak ambil yang ni lah, nak ambil atas ni. Boleh tak? Dia jadi berapa? Kalau cikgu ambil yang hijau tu jadi berapa? Ni 2/1. 2/1 salah sebab kita kena baca image dulu. 1/2. 1/2, itu kan sama kan? Sebab tu cikgu kata tak kira lah nak ambil sini ke, nak ambil sini ke, nak ambil tepi ni ke, nak ambil bawah ke, sama je. Awak kena tulis, awak kena kira bahagian yang sama. Cikgu ambil yang ni sekarang, cikgu nak ambil yang ni, cikgu nak ambil yang bawah ni. So dia akan jadi 2/4. Betul tak dia jadi 2/4? Bila cikgu kecilkan dia akan dapat 1/2. Jawapan sama tak? Sama lah. Okay, jadi faktor skala dia tetap akan dapat 1/2. Awak nak ambil atas ke, nak ambil bawah ke, tepi ke, jawapan dia mesti juga dapat 1/2. Ni pecahan kena kecilkan pecahan tulis mesti kecilkan. Okay, jadi kena ambil bahagian yang betul lah, bahagian yang sama. Okay, ni pembesaran apa pula ni? Tadi berapa? Tulis pada pusat. Okay, tulis koordinat dia, ada X, ada Y. Okay, cikgu dah cakap tadi macam mana cara nak tengok pusat, kena sambungkan kan? Okey, sekarang sambung titik, awak guna pembaris kan? Pembaris cantik kan, tegak.
Okey, ni bucu pertama. Ini bucu pertama. Nampak titik hitam ni? Jadi gariskan yang ni. Okey, gariskan yang tu. Kita nak tengok dia bersilang kat mana. Kalau awak tak silangkan dia, tak nampak dia punya pertemuan dia. Sebab dia membesar cara lain ni. Kan? Dia membesar macam suka hati dia. Awak buat satu garisan, awak cuba 2 garisan pun boleh. Nak cuba 3 garisan pun boleh. Awak tak confident 2 kan? Buatlah 3 garisan. Cikgu sambungkan ini dengan ini. Faham tak cikgu cakap apa sekarang? Sambungkan dia punya bucu dia. Okey, guna pembaris buat sekarang. Okey, lagi. Katakan nak cuba lagi. 2 pun dah boleh. Tapi katakan awak nak buat 3, boleh? Okey, ni kan? Ni ada 2 kan? Sambung bucu yang sama yang ni susah cikgu nak lukis. Sambung bucu yang sama. So, awak guna pembaris. Cikgu punya kerang jadi macam bengkok-bengkok lah. So, dia akan jadi macam ni lah bila awak garis. Awak nampak tak pusat dia berada di mana? Semua pertemuan garisan tu dia akan bertemu pada satu pusat. Berapa pusat dia? Okey, yang cikgu tanda ni dia bermula di sini. Okey, dia bermula di sini, dia jadi yang kecil, dia jadi image dulu, kemudian dia jadi objek. Sebab tu faktor skala dia jadi kurang pada 1. 1/2 ni kan kurang pada 1 sebab dia jumpa image dulu. 7. Pada image dia jadi objek. Okey, dapat 7 kan? 7. Ni kat sini ni 7. Okey, lepas tu sini pun dia tak tulis ni 7. Boleh. Okey. Kemudian sambung ayat yang kedua dengan faktor skala. Dengan tulis penuh faktor skala. Jangan hantar cikgu jangan macam ni. Okey, faktor skala dia dapat 1/2. Nombor 4. Boleh buat sendiri nombor 4. Bentuk dia lain, nampak tak nombor 4 ni? Dia image kecil ke, objek kecil ke, tak kisah, dia masih lagi kita istilahkan pembesaran lah. Okay, semua ni ialah pembesaran. Okay, kita cubalah yang ni. Okay, faktor skala. Ini dia bukan sama arah ni, dia bertentangan. Minggu lepas cikgu dah beritahu apa jadi bila awak nampak gambar tu, dia macam tu rupa dia. Dia bertentangan. Negatif. Negatif, ingat tak? Okay, cikgu share slide satu lagi cikgu nak tunjuk kenapa dia negatif. Okey, sekarang ni cikgu buka slide. Nampak tak slide cikgu? Nampak tak jadual ni? Nampak. Muka surat 139. So ini cikgu dah cerita minggu lepas. So awak kena tahu yang ni lah. Awak kena tahu kalau K lebih besar, faktor skala dia lebih besar pada 1, image dia kecil ke besar ke atau macam mana bentuk ni. Okey, tengok yang negatif ni. Ni negatif. Ini negatif. Ini negatif. Ini negatif. Bila K sama dengan negatif 1 kurang pada negatif 1 lebih besar pada negatif 1. Awak tengok ini pula. Bentuk image dengan objek dia lain tau. Dia bertentangan. Kat sini perkataan dia. Ni cikgu ulang ni sebab kita dah buat. Bertentangan. Jadi kalau awak jumpa gambar macam ni, awak tahulah K dia tu, faktor skala tu mesti ada tanda negatif. Faham tak? Okay, awak tengok yang 3 ni, atas ni. Ni cikgu terpaksa ulang, takut ada yang tak tahu langsung. Awak tengok yang atas ni. Okay, gambar dia ni. Ini positif. Okay, ni positif kan? Sama. Dia punya image tu maksudnya dekat sebelah. Okay, ni tengok gambar dia ni pula. Tengok pula gambar ni, sama kan? Yang kecil dengan besar tu tak kira lah. Image kecil ke, objek kecil ke, tapi dia sama, nampak? Gambar dia ni, tiga-tiga dia sama bentuk. Tapi untuk yang bawah ni, bila dia negatif, dia bertentangan macam ni. Bertentangan. Okay? Yang tu kena tahu supaya kita boleh baca bentuk dia. Contoh ni tadi kan. Okay, awak tengok gambar dia ni, yang ni bertentangan ni. Ni bertentangan. Dia bukannya bukan bentuk yang sama, dia bertentangan. Okay, jadi dekat sini awak mesti tulis apa kat depan ni? Negatif. Okay, tulis negatif Depan tulis negatif. Okay, berapa dia punya faktor skala? Cikgu nak guna garisan yang ni. Cikgu nak guna garisan yang ni. Image dia berapa sekarang? 6. Negatif Ni. Garisan ni. 6. Oh. Ni berapa? 4. Okey, negatif 4 per. Okey, sekarang nak ambil bahagian yang mana yang sama? 4 per berapa tu? 4. Negatif 4. Bukan, 4 salah. Awak mesti ambil yang ni juga. Awak mesti ambil bahagian ni juga. Yang hijau ni. Negatif 4. Negatif 2. Okey, per 2 kan ni, nampak tak?
Nampak tak sini garisan dia? Anak dia kat sini, ayah dia situ, mak dia situ, anak dia sini. Awak mesti ambil garisan yang sama. Okay, jadi awak dapat sini negatif 4/2. Okay, jadi bila kita bahagi, kita dapat jawapan dia negatif 2. Boleh? Okay, jadi awak dah tahu pusat faktor skala dia dah tahu tu, dia sudah ayat tu. Okay, macam mana nak tahu dia punya pusat kat mana? Kat mana yang dia mula membesar? Buatlah dua garisan macam cikgu cakap tadi. Ni satu garisan ni dah garis. Kita katakan nak ambil ini dengan ini, dah ada garisan. Katakan ambil ini pula, bucu ni dengan bucu ni pula. Okey, buatlah garisan. Panjang ni. Susah cikgu nak lukis. Okey, guna pembaris. Awak letak satu daripada sini. Okey, letak daripada sini ke situ. Awak guna pembaris mesti awak dapat straight line. Awak nampak tak tengah dekat mana pusat dia? Boleh nampak? Negatif 1. Awak dapat negatif 1. Okey, itu untuk X. Itu untuk Y tu. Untuk awak baca Y tu negatif 1. Baca kat sini. X dia berapa? 1. Okey, bulatkan yang ni. Itulah pusat dia. Kan? Okey. Itu yang bersilang. Bila guna pembaris itu yang bersilang, maka itulah dia punya pusat dia. Yang bersilang itulah pusat dia. So akan dapat pusat dia. Pusat dia akan dapat, baca S dulu jangan baca Y dulu. So S awak dapat 1, Y awak dapat negatif 1. Okay, tulis ayat dia. Awak kena tulis ayat panjang. Pembesaran pada pusat 1 negatif 1 dengan faktor skala negatif 2. Tulis ayat macam tu. Okay. So nombor 5 cubalah nanti. Okay. Kita ada lagi satu bahagian sebenarnya yang ni Okay, ini awak boleh buat kot. Awak tulis je objek berapa image yang. Kita cuba kejap yang ni. Sikit lagi Okay. Okay, negatif 2 kan. Ni nak tulis je. Objek A ke B? Image A ke B? Kan, ini mesti boleh. So, nampak tak? Macam mana awak nak tahu image ke objek? Awak tengok K. Tadi cikgu dah bagi jadual kan? Awak tengok K ni. K ni lebih besar pada 1 ke kurang dari 1? Kurang daripada 1. Okey, kurang pada 1. Awak tengok gambar dia sama ke bertentangan? Sama. Jadi awak nak pilih yang mana? Okey, sekarang tengok jadual ni. Pilih Jadual ni kena ingat tau. Okey, nampak tak jadual cikgu sekarang? Okey, tadi cikgu dah kata K kurang pada 1. Okey, K kurang pada 1. Siapa yang kena besar, image ke objek? Awak tengok yang ni. So awak punya mestilah kat sini kan? Kan ni K kurang pada 1 ni antara 0 hingga 1. Jadi yang lebih besar tu objek ke image soalan cikgu? Objek. Yes, objek. Okay, faham tak? Okay, kat sini tadi jadi objek je B ke A? Yang besar. Objek dia B. Okay, jadi awak dapat objek B, image A. Tu je. Kan? Ni besar. Itu je jawapan dia. Jadi awak kena tengok dia punya ni. Okay, tengok K ni negatif 3. Dia kenapa dia negatif? Sebab dia bertentangan kan? Ni kan bertentangan kan? Ni kan? Dia bertentangan ni gambar dia ni. Okay? Jadi dia ada negatif kat depan. Okay, negatif 3. Kita tengok pula jadual ni. Tengok pula jadual ni. Negatif 3 K negatif 3 kat mana? K negatif 3 lebih besar pada 1 ke kurang pada 1? K sama dengan negatif 3. Kat mana tu? Kotak tu. Yang negatif yang bawah. 1, 2, 3. Kau nak rujuk yang mana 1? 1. Ni. Awak ingat tak garis nombor? Ini kosong. Ini negatif 1. Ni negatif 2. Ni negatif 3. Semakin ke kiri, semakin kecil nilai dia. Okay, jadi negatif 3 tu kecil. Jadi dia akan masuk sini lah. Dia akan masuk kotak yang ke-6 tu. Siapa yang besar? Image ke objek? Siapa image yang besar? Image yang besar. Jadi awak tanda dekat sini A ke B. Okay, awak tanda kat sini. Image lagi besar. So yang besar ni siapa ni? Yang besar ni siapa? Image. Yang besar ni siapa? Image. Tulis sini B, jadi yang ini mesti A. Tulis sini B, yang atas tu mesti A lah. Sebab image ni lagi besar, betul tak? Okay, untuk yang B ni kan awak kena lukis dekat mana objek, dekat mana image. Kita lukis image. Sama juga. Awak kena tengok cara macam tu juga. K sama dengan 2. Awak tengok kotak ni. Cuba tengok kotak ni. K sama dengan 2 positif kan? Kotak ni kena salin, kena hafal. Okay. K sama dengan 2 kan? Tadi kan jawapan dia punya soalan K sama dengan 2. Okay, bagi tahu cikgu nak rujuk kotak yang mana? Awak bagi tahu. Tadi soalan dia K sama dengan
2 kan? Okey, beritahu cikgu positif 2 kat mana Kotak 1, kotak 2, kotak 3? 1. 1. Okey, lebih besar. Okey, jadi kita tengok dekat sini gambar yang lebih besar. Siapa yang lebih besar? Image ke objek? Match. Okey, image lebih besar. Jadi dah boleh lukis. Okey ni. Okey, awak dah tahu image lebih besar. Jadi ni mesti kecil. Ini objek ni. Yang dia beri objek, dia suruh lukis image. Awak lukis image lagi besar. Tapi macam mana tahu jarak dia? Awak tengok daripada ni. Pusat. Pusat ke sini berapa ni? Ni berapa? Ni titik ni cuba dah mula. Berapa kotak ni? 2. Okey, macam ni Awak punya K ni patut skala 2/1. Yang atas ni image ke objek? Image kan? Objek bawah kan cikgu cakap? Ni daripada formula. Objek bawah, image atas. Jadi image 2, objek 1. Ni objek ni 1 ni, image 2 kali ganda. Bermakna kalau awak punya objek ni jarak 2, image jadi jarak berapa? 4. 4. Jadi kat sini dah titik dia. Dia kena ikut sama lah. Sekarang ni image 2, objek 1. Jadi objek 2, image mesti 4. Okay. Jadi situ 3, cikgu akan lukis 6. So nak lukis. Awak ambil pembaris sekarang, lukis 6. Ni 2. Daripada sini tadi 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Dengan bengkok dia. Okey, sini 2 kan? Cikgu nak guna garisan yang ni sekarang cikgu tunjuk. Bila 2 dekat cikgu punya image jadi berapa? 4. So lukis 4 lah, dia kan 2 kali ganda. Kan image 2 tadi objek 1. Okey, jadi 4 ni. Ni 2, ni lagi 2. Kan dah nampak dah tu rupa dia. Okey. Semua kena 2 kali ganda lah, okey? Jadi atas ni 1, sini jadi berapa? 2. 2. Jadi sambung. Sini 2, sini kena 4. Dia kena sambung. Sambung cara melintang gitu. Dapatlah. Dapat markah untuk image. Itu yang dia, itu arahan dia tu, lukis image. Itu jawapan dia. Okey, so untuk yang nombor 2 ni pula ada negatif. Nombor 2 ni ada negatif. So bila ada negatif, awak kena tahu bentuk dia macam mana? Ada negatif ni. Tentangan. Ingat tak? Kalau ada negatif yang 3 bawah tu kan bertentangan. Jadi awak tak boleh lah lukis bentuk dia. Awak tak boleh lukis macam ni juga. Macam ni. Tak boleh. Awak tak boleh lukis macam tu sebab dia bertentangan. Okay? Jadi awak kena lukis kepala dengan kepala bertemu. Okay, faham tak? Okay? Jadi macam mana bentuk lukisan awak? So ni kan dia dah bagi P kat sini kan? Okay. Jadi dah bagi P kat sini. Awak kena kira ni. So awak buat garisan ni. Buat garisan ni. Yang ni ke sini buat. Awak panjangkan garisan dia. Awak ada garis yang ni ke sini. Lepas tu panjangkan lagi untuk dapatkan garisan yang sebelah atas tu. Cikgu punya lukisan tak betul sebab cikgu tak garis membaris. Ini awak panjangkan lagi. Panjangkan lagi. Okay. Kalau panjang mesti awak dapat cantik. Kemudian awak akan dapat garisan yang pertama ni. Ini 1, 2, 3. Okay. 3/2. Cikgu tulis kat sini negatif 2/3. Ini dia punya apa? Image. 3 ni apa? Objek. Objek. Objek dah ada. Ini je lah objek. Kenapa yang ni objek? Sebab dia suruh lukis image. Okey, jadi ini 3. Bila objek 3, image berapa? Image berapa ni? Berapa kotak image? Mana ni? 2. Okey, 1, 2. Garis lah 2. Okey. Dia bertentangan tau, dia terbalik. Dia terbalik, yang atas ni jadi bawah. Okey, sini ada 1, 2, 3. Cikgu nak lukis garisan ni. 1, 2, 3. Sekarang objek dia 3 tapi image dia 2. Jadi dekat kaki dia ni ada 2. Akan lukis terbalik. Okey, jadi untuk garisan ni tadi awak dah sambung kan? Garisan ni awak dah sambung kan? Garisan ni awak boleh sambung terus. Garisan ni awak boleh sambung daripada sini dia tak pembaris, awak boleh sambung terus. Awak akan nampak dia punya garisan tegak dia. Dia punya memang sengit gila lah. So dekat sini bila awak lukis garisan tegak dia, bila awak sambung dia akan jadi macam ni. Ni kan cantik je dia punya ni. Awak akan sambung macam ni. Awak sambung macam ni. Tapi yang ni 3. Jadi kat sini awak nak berapa?
Ni tiga. Jadi kat sini kita nak 2 je. 1, 2. Dah berhenti kat situ. Berhenti kat sini. Sampai 2 je. Okay. Kemudian sini ada 3. Kat sini ada 2. 1, 2. Berhenti kat sini. Okay. Kemudian turun. Ini naik. Maka awak kena turun. Dia naik 3 kotak sebab dia ialah objek. Awak turun 2 kotak. Berhenti di sini. Okey, kemudian dia masuk dalam 3 kotak. Awak tengok kira tu betul. Kotak dia mesti 3. Objek mesti semua 3. Sebab image kita 2. Image tu yang sebelah atas tu. Dia masuk dalam ni 3 kotak. 1, 2, 3. Awak lukis berapa? Nak masuk dalam berapa ni? 2. Ya, masuk 2 saja. Apa yang tu nombor tu? 2 tu. Okey. Kemudian sambung. So jawapan awak di sini. Ini ialah image awak. So awak kena pandai baca skala. Kalau tak pandai baca skala tak boleh buat. Okay, jadi itu kita punya latihan untuk akhir hari ni Okay, jadi awak kena tahu patut skala tu kalau ada negatif dia bertentangan. Okay, kemudian awak kena tahu kategori dia. Yang nak lukis awak kena tahu image tu besar ke, objek tu besar ke, dan awak kena tahu benda ni. Awak kena tahu sepatut skala dalam bentuk pecahan, atas tu ialah image, bawah tu ialah objek. Untuk pembesaran ni dan ini. Awak kena tahu kategori dia. Okey? Sebab kalau tak tahu kita tak boleh lukis, kita tak tahu dia tu terbalik ke, songsang ke, sama ke. Dia lebih besar, image yang besar ke, mungkin objek besar, mungkin image besar. Okey, jadi esok cikgu akan habiskan sampai 74-75 lah. Kita masuk lagi 2 muka surat. Esok kita akan kira luas.